Bertemu kembali. Adaptasi teknologi moden dalam pertanian di Malaysia semakin mendapat momentum dengan aspek pembiayaan turut memberikan tumpuan ke arah tersebut dan juga daripada IR 4.0 sehinggalah kepada internet kebendaan IoT, pengusaha ladang pertanian kini lebih terbuka untuk adaptasi teknologi. Namun sudah pasti masih lagi wujud ruang penambahbaikan dalam adaptasi seperti ini. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Pembangunan Perniagaan SatAsia, Afif Badrul Hisham yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Afif, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali kita sudah biasa mendengar mungkin pertanian pintar, precision farming dan sebagainya. Namun kongsikan keadaan semasa adaptasi teknologi dalam sektor pertanian kita dan juga apa mungkin kelemahan dan juga ruang penambahbaikan yang boleh kita lakukan dan juga berikan tumpuan. Okey, terima kasih ya. Jadi pertanian pintar di Malaysia ni sebenarnya satu perkara yang agak barulah kalau kita bandingkan dengan tempat yang lain ya, di mana negara maju dia dah lama gunakan sistem pertanian pintar. Tetapi di Malaysia ni dia masih lagi di peringkat permulaan ya, dan salah satu daripada perkara yang betul-betul perlu dipahami sebenarnya, pertanian pintar di Malaysia ni, bila kita kata pertanian pintar, ramai yang akan beranggapan ada drone terbang sana sini, robot berjalan-jalan di atas ladang dan sebagainya. Ya. Tetapi sebenarnya pertanian pintar dia ada banyak pasar dia. Dan pasar yang pertama yang paling penting adalah untuk kita digitize ya, ataupun kita buat transformasi digital pengurusan ladang dan juga pemantauan ladang itu sendirilah. Ya, jadi di Malaysia kalau kita lihat bila mana kita nak lakukan pemodenan dalam pertanian ni, kita memerlukan kepada set data yang reliable lah. Ya, tetapi data yang reliable ni hanya boleh dicapai atau didapati menggunakan teknologi. Jadi dari segi pertanian pintar, yang paling asas sebenarnya adalah untuk kita ada satu sistem di mana data dapat dikumpulkan secara automatik menggunakan teknologi. Jadi di sinilah sebenarnya wujudnya IoT di dalam pertanian. Di mana kita ada sensor dan juga kita ada satu sistem pengurusan ladang digital yang boleh mengumpulkan data-data tersebut. Kalau kita tengok dalam pasaran di Malaysia, kita ada banyak penggunaan drone di dalam ladang. Tetapi kita masih lagi tidak cukup dari segi penggunaan teknologi dalam mengumpulkan data-data kritikal untuk membantu kita buat keputusan apa yang kita nak modernkan, teknologi apa yang kita boleh pakai dengan mengenal pasti apa orang kata aspek-aspek ataupun segmen-segmen ataupun peluang-peluang yang terdapat di dalam keseluruhan operasi ladang tu. Sebab kadang-kadang menggunakan drone tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang menggunakan robot tidak boleh menyelesaikan masalah. Masalah dia lebih asas daripada itu sebagai contohlah. Jadi di Malaysia sebenarnya persepsi terhadap pertanian pintar ini masih lagi dia berkisar tentang robot dan drone. Tetapi sebenarnya pertanian pintar dia ada banyak lagi cabang. Dia ada data analytics, dia ada IoT, dia ada pemantauan automatik, dia ada AI sebagai contoh. Bila mana kita ada data yang cukup, kita boleh buat keputusan menggunakan artificial intelligence, boleh buat keputusan, boleh buat jangkaan, boleh buat projection, apa yang perlu kita buat, apa yang kita perlu sediakan supaya ladang dapat hasilkan hasil yang optimum sebagai contohlah. Jadi itu adalah aspek pertanian pintar yang masih lagi belum diterokai secara sepenuhnya atau belum digunakan secara sepenuhnya tidak di Malaysia. Ini sangat menarik sekali kerana pengurusan sumber pada peringkat awal itu akan menentukan keuntungan buat syarikat dan juga sudah pasti hasil yang lebih berkualiti. Kita tahu berapa banyak baja, bila dan sebagainya, air juga kita nak mampu ketahui dengan sistem seperti ini. Namun bagaimana penyelesaian SatAsia ini membantu merapatkan jurang seperti ini? Mungkin melalui IoT juga, teknologi lain dan sebagainya. Okey. Jadi bila SatAsia masuk ke dalam bidang pertanian dan kita lihat, kita buat kajian di lapangan, apa yang kita dapati, kekurangannya adalah di peringkat data, bagaimana data itu dikumpul. Kalau kita tengok secara konvensional, kebanyakan data ini dikumpul dalam buku. Dia ada buku log di ladang ataupun dia ada papan putih di ladang. Dan dari segi pemantauan tanah dilakukan di awal dan di hujung penanaman sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku, data yang dikumpul setiap tahun itu dia sebenarnya hampir sama. Kita tak nampak perbezaan data-data tersebut, maka tidak ada orang kata peluang untuk menambah baik proses. Jadi dari segi teknologi yang SatAsia bawakan, yang pertama kita ada sistem IoT di mana kita letakkan sensor di dalam tanah dan juga di sensor cuaca. Dan apa yang sensor ni buat, dia boleh capture data ini sepanjang tahun. Dan data-data ini disimpan di dalam cloud system di mana tidak ada peluang untuk data-data ini dirosakkan ataupun data ini diolah. Maksudnya kita akan dapat data yang reliable. Itu dari segi data alam lah, data persekitaran. Dari segi data operasi ladang pula, kalau sebelum ni ditulis di dalam buku log, ditulis di dalam di atas papan putih, sekarang kita ada sistem digital, kita panggil Urus Tani. Jadi di Urus Tani ni menggunakan mobile
pembajaan, penuaian, penjualan, inventory, pengurusan pekerja, semuanya direkodkan secara digital di dalam aplikasi. Jadi apa yang kita boleh buat setelah kita jalankan satu cycle, satu kitaran tanaman, kita akan ada data yang cukup, data persekitaran, data tanah, data cuaca, data hasil, data pekerja, semua data akan ada. Semua data ini kita akan feed kepada kita punya data analitik. Dan di situlah data analitik ini akan memainkan peranan. Dia akan lihat, okey, di mana sebenarnya kita boleh perbaiki. SOP kita macam mana kita boleh baiki. Sebab SOP yang kita gunakan sekarang ini, dia kata meluas. Dia orang kata pukul rata. Semua orang menggunakan SOP yang sama. Tapi pada hakikatnya, setiap ladang berlainan. Tambah lagi dengan keadaan, orang kata, climate yang tak menentu, cuaca yang tidak menentu, maka SOP ni ada yang sebenarnya tak sesuai untuk digunakan. Dengan teknologi yang kita ada, kita kumpulkan data ni, kita boleh sesuaikan, kita boleh buat precision farming. Maksudnya setiap ladang itu dia punya SOP tersendiri yang boleh menghasilkan hasil yang lebih lumayan. Dan semua ini menggunakan teknologi smart tani, iaitu IoT, dan juga urus tani, Digital Farm Management System. Kita gabungkan kedua ini untuk membuat keputusan yang lebih baik. Okey, mungkin realiti di bawah sana agak berbeza mengikut pengusaha itu sendiri, kedudukan mereka juga dan juga keterbukaan minda mereka untuk menerima adaptasi seperti ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ada kalanya mungkin ada sesetengah petani, pengusaha ladang yang memikirkan bahawa sudah biasa menggunakan labor intensif, berintensifkan buruh dan sebagainya, mengapa perlu ditukar dan sebagainya. Mungkin untuk menceritakan lagi kelebihan ini supaya orang faham, kerana mungkin mereka memikirkan kalau nak tukar kepada teknologi, kos mungkin yang tinggi dan sebagainya. Bagaimana ini diatasi? Okey. Jadi yang pertama ni, kalau saya balik pada COVID-19 ni, apa yang menarik tentang COVID-19, apa yang berlaku, semakin ramai golongan profesional yang sebenarnya beralih kepada industri pertanian. Jadi kebanyakan daripada pelanggan kami yang asal, yang awal ni adalah daripada kalangan profesional yang memahami nilai teknologi. Tetapi betul, bila kita pergi ke lapangan, kita bercakap dengan para petani, peladang yang konvensional, dia ada was-was dari segi harga dan sebagainya. Jadi yang pertama, untuk Set Asia, apa yang kami dapati, kebanyakan sistem ladang pintar ni ataupun pertanian pintar yang ada pada waktu itu lebih orang kata terbuka dari segi dia cater untuk semua orang. Jadi dia mahal. Jadi apa yang kami buat, kami mudahkan teknologi itu dan kami turunkan harga teknologi. Jadi teknologi dalam Set Asia ni dia lebih affordable. Sebab apa? Sebab kita gunakan teknologi tempatan dan kita bina sendiri kita punya sistem. Kita beli daripada luar. Dan selepas itu, apa yang kita buat, kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan. Jadi di sini saya rasa peranan yang sangat-sangat pentinglah yang berjaya dimainkan oleh agensi seperti Lembaga Nenas, seperti Mardi dan sebagainya. Bila mana kita berjumpa dengan agensi, kita buat pilot project, kita dapati dan kita kongsikan maklumat. Sebagai contoh, kalau kita guna IoT di 1 ekar ladang nanas MD2, dan kos untuk penggunaan IoT, satu sensor itu merangkumi 1 hektar, selama 14 bulan, satu cycle, dia punya kos teknologi itu berlabur dalam 3,000, kita akan dapat pulangan dalam RM8,000 sebagai contoh. Itu apa yang kita dah berjaya buktikan melalui pilot. Maksudnya walaupun kita kena labur tetapi pulangannya banyak. Pulangan dari segi apa? Dari segi jumlah buah rosak yang kurang, dari segi penggunaan tenaga kerja yang kurang, penggunaan baju yang kurang dan sebagainya. Tapi memang itu adalah salah satu dari cabaran yang kami hadapi. Jadi kita bekerjasama dengan agensi untuk banyak berkomunikasi dengan petani untuk terangkan sebenarnya penggunaan teknologi ini, satu, dia tak mahal, dan nombor dua, hasil itu ataupun manfaat dia sebenarnya besar dan dia boleh nampak. Dan kita jalankan beberapa pilot project untuk mereka nampak nilai sebenar teknologi tersebut. Afif, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Itu tadi Ketua Pembangunan Perniagaan Set Asia iaitu Afif Badrul Hisham membincangkan tentang bagaimana smart farming ini dan juga peranan Set Asia sendiri untuk membantu usahawan-usahawan ini berpindah kepada penggunaan dan juga adaptasi teknologi dan juga secara lebih meluas, bukan hanya kepada drone dan sebagainya tapi juga IoT, BDA dan sebagainya. Ini juga penting untuk meningkatkan hasil, kualiti hasil dan juga pengurusan ladang yang lebih baik di masa hadapan. Itu yang kita harapkan. Terima kasih kepada Afif. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.